Semua, hari ini saya ingin menerangkan tentang perbezaan aktiviti pelajaran kurikulum standard prasekolah, kebangsaan ataupun lebih dikenali KSPK dan kurikulum permata. Seterusnya kita akan pergi kepada pengenalan KSPK dan juga permata. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan ataupun KSPK bertujuan untuk menjadi wadah utama yang menjadi panduan guru bagi menyediakan pendidikan prasekolah bertaraf dunia. KSPK digubal berdasarkan prinsip amalan yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak dan teori pembelajaran kanak-kanak. Aktiviti yang dirancang perlu memberi pengalaman yang menyeronokkan dan melibatkan murid secara aktif serta selamat. Kandungan KSPK adalah berasaskan 6 tunjang iaitu tunjang komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal, estetika, sains dan teknologi dan keterampilan diri. Kurikulum permata. Kurikulum ini dibina berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Jemaah Menteri telah meluluskan dasar asuhan dan didikan awal kanak-kanak kebangsaan. Memberi penekanan kepada menyediakan pendidikan dan asuhan yang berkualiti kepada kanak-kanak dari umur lahir hingga 4 tahun. Kemudian, kita akan pergi kepada matlamat KSPK dan permata. Matlamat KSPK adalah bertujuan untuk memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun dalam aspek jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Kedua, kurikulum ini juga adalah untuk mewujudkan aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif, menanam keyakinan, meningkatkan kemahiran dan membantu konsep yang positif kepada murid. Selain itu, matlamat permata iaitu bagi menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Yang kedua, kurikulum ini juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran yang berkualiti. Yang ketiga, tambahan pula untuk melahirkan model insan negara yang mempunyai asas yang mulia, kerohanian yang mantap dan yang lain-lain. Seterusnya, kita akan pergi kepada objektif KSPK dan juga permata. Objektif KSPK ialah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Seterusnya, yang kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Yang keenam, memperkembangkan konsep pendiri yang positif dan keyakinan diri. Yang ketujuh, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan dan menjaga keselamatan diri. Yang ke-8, mengembangkan daya kreatif dan estetika. Yang ke-9, mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Objektif permata. Membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu yang bersasiar mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil. Yang kedua, membina kemahiran bersosial, interpersonal, intrapersonal yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Yang ketiga, membimbing kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa ibunda dan bahasa Inggeris. Yang keempat, mendidik kanak-kanak mengamalkan pemakanan sihat, kebersihan dan keselamatan diri dan gaya hidup sihat. Seterusnya, melatih kanak-kanak mengurus diri sendiri sehingga mereka yakin dan mampu berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri. Yang keenam, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan dan menjaga keselamatan diri dan gaya hidup sihat. Yang ketujuh, membina kemahiran awal matematik dan pemikiran logik. Pembelajaran. Bidang pembelajaran KSPK ada 6 iaitu tunjang komunikasi, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, tunjang kemanusiaan, tunjang keterampilan diri, tunjang perkembangan fizikal dan estetika dan tunjang sains dan teknologi. Yang pertama, tunjang komunikasi. Menekankan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tambahan pula bagi murid yang di sekolah
jenis kebahasaan Cina atau Tamil, mereka wajib mempelajari bahasa Cina dan Tamil. Kedua, tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Tunjang ini memberi keutamaan kepada aspek penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Selain itu, tunjang ini mengandungi disiplin ilmu, pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam, manakala pendidikan moral dipelajari oleh murid bukan beragama Islam. Yang ketiga, tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Tunjang ini menekankan perkembangan jasmani, kesihatan untuk kesejahteraan diri. Pemukan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi terhadap karya seni dan kalangan murid. Ketiga, tunjang ini juga melibatkan komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan serta kreativiti dan estetika. Yang keempat, tunjang kemanusiaan. Ini menekankan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global serta penghayatan semangat, patriotisme dan perpaduan. Yang kelima, tunjang keterampilan diri. Tunjang ini memberi penekanan kepada perkembangan sosio-emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Pemukaan kepemimpinan dan sosial diri melalui aktiviti kurikulum juga ditekankan. Dan yang terakhir, tunjang sains dan teknologi. Tunjang ini memberi penekanan kepada pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik. Disiplin yang terkandung dalam tunjang ini adalah sains awal dan matematik. Seterusnya, bidang pembelajaran permata ada 6. Pertama sekali, perkembangan siasat emosi dan kerohanian. Kedua, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Yang ketiga, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Yang keempat, perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Kelima, perkembangan fizikal. Yang keenam, perkembangan kreatif dan estetika. Kemudian kita pergi kepada strategi PDPC, pembelajaran dan pemudah cara KSPK dan permata. Strategi PDPC KSPK ialah pembelajaran berpusatkan murid. Yang kedua, belajar melalui bermain. Yang tiga, pembelajaran berasaskan inquiry. Yang keempat, pendekatan bersepadu. Yang kelima, pendekatan bertema. Yang keenam, pembelajaran berasaskan projek. Yang ketujuh, pembelajaran mastery. Yang ke-8, pembelajaran kontekstual. Yang ke-9, pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan. Pemudah cara permata pula ialah belajar melalui bermain, teknik-teknik lain dan konsep 3E. 3E itu bermaksud meneroka, mengeksperimen dan mengalami. Pembelajaran berdasarkan konsep 3E melibatkan pembelajaran secara hands-on dan aktif. Seterusnya kita pergi kepada nilai-nilai KSPK dan permata. Nilai-nilai KSPK mengandungi 14 iaitu kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih, hemat tinggi, hormat, kasih sayang, keadilan, keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan dan toleransi. Nilai permata pula ada 11 iaitu kepercayaan kepada Tuhan, keyakinan diri, baik hati, berani, rajin, hormat, kasih sayang, berbudi bahasa, jujur, daya tahan diri dan bertanggungjawab.